Kala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tiya min laqina amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang 70 bab pasal menyatakan ihram haji dan umrah. Salah mana? Pasal fi wajib haji dan umrah. Halo. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu taala faslun fi wajibatil haji wal umrati. Faslun fi wajibatil haji wal umrati. Ini suatu pasal pada menyatakan wajib haji dan umrah. Wajib, dia bukan rukun lah. Baik. Wajib ni kalau kita tinggal hukum dia berdosa. Tapi tak wajib kah? Qada. Itu mana wajib. Adapun rukun kalau kita tinggal berdosa dan wajib kah? Wajib qada. Beza dia itu je. Bermula wajib haji itu 5 perkara. Iaitu 5 perkara tu ihram daripada miqat. Ihram daripada miqat. Mana ihram ni mana niat masuk mengerjakan haji tu pada miqat. Mana ihram tu mana niat masuk mengerjakan haji tu pada miqat. Itu satu. Kalau kita niat bukan di miqat boleh tak, tapi lepas pada miqat tak boleh, hukum dia haram lah. Berdosa kita. Tapi tak wajib qada haji kita tu sah. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit mana bermalam. Mabit di Muzdalifah. Kalau ikut mana bit ni mana tu rumah. Mabit tempat rumah mana kita bermalam di Muzdalifah. Dan mabit di Mina, bermalam di Mina beberapa malam tasyriq. Malam tasyriq mana 10, 11, 12, 13. Dan melontar jumrah yang 3. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Dulu nama lagu tu kan. Dulu nama jumrah apa? Jumratul ula apa tu? Jumrah apa? 3. Nama dulu. Baik. Dan meninggalkan segala yang haram di dalam ihram. Segala benda yang haram di dalam ihram ada 10 perkara lah. Baik. Adapun tawaf wida'. Tawaf wida'. Ini tak kira lah orang Mekah ataupun orang lain. Tawaf wida' ni tak kira sama ada orang Mekah ataupun orang lain bila nak tinggal Mekah tu. Maka bukan tawaf wida' tu daripada wajib haji. Dia bukan daripada wajib haji. Tapi hanya adalah ia tawaf wida' tu wajib yang asing. Dia wajib juga tapi dia asing daripada wajib haji. Betul dia tak bilang di sini. Dengan sendirinya, mana asing. Yang asing dengan sendirinya atas qaul yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Baik. Dan wajib bagi umrah itu kata dia 2 perkara. Mudah ni. Iaitu ihram pada miqat. Ihram di miqat. Mana berniat mengerjakan umrah. Niat masuk mengerjakan umrah tu pada miqat. Pada miqat dia. Tengok miqat kita mana-mana lah. Dan yang kedua, meninggalkan segala yang haram di dalam ihram. 2 perkara tu. Tinggal segala yang barang yang haram dalam ihram. Jadi perkara haram tu dia lagi akan habang kat kita lah. Ni bermalam mabit apa ni semua dia akan bahas. Baik. Maka barang siapa meninggal sesuatu, mana salah sesuatu daripada segala wajib yang tersebut, sah hajinya. Maka sah haji dia. Itu jawablah. Dan umrahnya sah
Jika dengan sengaja sekalipun, jika yang ni jika meninggal tu dengan sengaja sekalipun, yakni sah juga haji. Tu gitu. Yakni sah juga haji umrah tu walaupun sengaja dia tinggal. Dan wajib dam atasnya, atas barang siapa yang meninggal tu. Wajib dam. Bersalahan yang meninggal rukun, maka telah terdahulu sebut. Hak yang terdahulu sebut, mana dia meninggal rukun, mana dia tidak sah, dan wajib qada. Tinggal wajib sah, tak wajib qada, tapi wajib bayar dam. Tengok tinggal tadi sengaja ke tak. Kalau sengaja haram, kalau tak sengaja ya Allah tak haram, tapi wajib dam apa tu lah. Gitu, wallahu alam. Baik, ni baru dia nak bahas tu. Faslun fil ihram. Tadi dia kata kita masuk ihram, niat masuk mengejar haji umrah tu di miqat. Ni nak cerita bab ihram. Faslun fil ihram, ini suatu pasal pada menyatakan ihram, makna niat ihram. Menyatakan ihram, ini menyatakan niat ihram. Adapun pakai tu mudah lah. Agak gulung tak boleh buh tali pinggang, tak boleh juga buh. Payah sangat orang nak beli tali pinggang besar tu lah. Payah tibai tali pinggang kerja tu. Lagi mudah jerat elok lah. Tapi tak boleh duduk bubuh duit apa lah pinggang tu lah. Habis kan pinggang tu tak bubuh tali rupiah. Tali rupiah. Dalam masalah apa. Buh tambah bagi kaya tu lah. Dalam masalah. Pada niat masuk bila menyatakan suatu pasal pada menyatakan ihram, mana niat ihram. Yang nak pentingnya niat tu. Ihram tu ihram haji dan umrah. Baik, sama lah. Cuma niat dia beza lah. Kalau haji lah. Tapi kalau bukan musim haji, kita niat umrah tak sah. Haji dia tak jadi umrah juga. Tapi kalau musim umrah ni tak mana pun tak apa lah. Musim haji pun boleh kita buat. Tapi kalau haji bukan musim haji, tak sah. Bermula yang afdalnya, ni bab afdal, ditakyinkan dia kan ni. Apa mana takyin ni? Takyin ni satu daripada tiga lah. Ditakyinkan dia kan haji tu. Mana dia takyin satu daripada tiga. Mana haji saja, umrah saja, ataupun haji serta umrah, tentu kan. Dia itlak boleh ke? Saja aku ihram kerana Allah Ta'ala. Ihram datang apa? Tak tahu dia tengok anak buat haji ke buat umrah dia. Masuk pergi Mekah sebelum dia tawaf, maka dia kena qasad nak haji ke nak umrah. Tapi afdalnya kita takyin terus. Takyin mana tentu. Sahaja aku mengerjakan umrah serta aku ihram. Mana takyin terus dengan dia. Ataupun sahaja aku mengerjakan haji serta aku ihram dengan dia lah. Ataupun sahaja aku mengerjakan haji serta umrah serta aku ihram dengan kedua-duanya. Boleh juga. Maka takyin lah. Boleh haji saja, boleh umrah saja, boleh haji serta umrah, itu afdal. Tapi boleh juga itlak. Itlak ni maknanya sahaja aku ihram kerana Allah Ta'ala. Ihram apa? Tengok. Bahasa nak buat haji ya Allah. Tengok dia buat haji apa. Gitu. Tapi afdal ni bab afdal. Berbanyak pada takyin tentu kan. Baik. Dengan bahawa itu taswir diniatkan haji atau umrah atau keduanya. Niat haji, yang ni haji saja, atau umrah ni umrah saja, atau keduanya, yang ni haji dan umrah. Tengok pilih yang mana. Maka jika ihram ia seseorang dengan dua haji, dengan dua haji. Dua haji ni apa mana dua haji? Seperti kita kata saja aku mengerjakan haji qada dan haji tunai. Dua haji misal aku tu lah. Begitu juga umrah, macam tu juga. Atau dua umrah, atau dua umrah saja aku mengerjakan umrah, ataupun dia umrah diriku serta diri orang lain lah, dua sekali. Ataupun dia kata mengajar haji untuk aku dan untuk kawan-kawan ni, dua sekali. Dia maksudnya dia ihram dengan dua haji ataupun dua umrah. Jadi kena saya jatuh satu ya. Maksud apa jatuh? Jadi satu, tersimpul satu. Kalau niat yang jadi satu lah.
Haji qada dengan haji tunai. Hak tunai nak buat, qada nak buat tak boleh. Pasal dua hak wajib tak boleh. Baik. Maka jika ihram mutlak, ihram mutlak. Ini dia. Maka jika ihram mutlak pada bulan haji. Dia ihram mutlak pada bulan haji. Dengan bahawa dia masuk pada nusuk yang patut. Dia bagi bagai yang 3 tu, iaitu haji atau umrah atau keduanya sekali, atau tersimpan dia atas katanya sahaja aku ihram ya. Dia sebut tu. Mutlak ni mana dia tak kait dengan haji saja, dengan umrah saja ataupun dua-dua sekali. Hanya dia kata sahaja aku ihram kerana Allah Ta'ala. Ihram dengan apa tak tahu. Haji pun bukan, umrah pun bukan, dua-dua pun bukan. Mana dia itlak, tak ada kait mana-mana dengan haji atau umrah. Tapi ihram tu pada bulan haji. Kalau bukan bulan haji, tak masuk haji tu lah. Gitu. Mata umrah lah. Kalau bukan bulan haji. Ini dalam bulan haji. Dipalingkan dia kan mutlak tu, bagi barang sekehendaknya. Itu dipalingkan dia kan ihram mutlak tu bagi barang sekehendaknya. Bagi barang apa yang dia kehendak. Maksud dia paling kat mana? Barang sekehendak. Taswir kata dipaling itu dengan niat haji atau umrah, atau dipaling bagi keduanya. Maksudnya haji panggil haji qiran lah. Haji umrah tu sekali. Ikut sekendak dia nak paling. Pipi itu jauh lagi nak haji, buat umrah dulu. Umrah. Tawah tu tawah umrah. Nampak? Dia dah duduk pergi 2 hari dengan apa? Nak masuk wukuf ni lah. Kalau musim haji lah. Masuk wukuf ni. Terus haji ya. Nampak? Terus niat haji. Boleh. Tak ada masalah. Sah. Baik. Ataupun bagi kedua-duanya. Paling kedua-dua. Maksud dia buat haji qiran. Haji serta umrah. Kemudian, yang ni kemudian daripada ta'yin tu. Kemudian, yang ni kemudian daripada ta'yin. Tu dia kata tu. Dipaling ke apa nak dipaling? Ditentukan. Tulis gitu. Ihram mutlak pada bulan haji, dipalingkan mana ditentukan dia. Dipalingkan dia mana ditentukan dia kan, itu ihram mutlak tu bagi barang sekehendaknya. Barang tu mana kalau tengok pada pembuat haji atau umrah lah, sekehendaknya. Dengan niat haji atau umrah. Nampak tak? Dia ta'yin tu. Atau dipalingkan mana ditakyinkan bagi kedua-duanya. Paling apa? Mana ta'yin tu mana qasad. Baik. Kemudian daripada ta'yin tu, selepas pada dia ta'yin apa? Dia ta'yin umrah ataupun ta'yin haji. Maka ia mendatangkan dengan pekerjaan haji atau umrah. Bila dia ta'yin kata umrah, maka dia perhabis cara umrah lah. Gimana? Kalau dia ta'yin dengan haji, maka dia perhabis dengan perbuatan haji. Gitu. Tengoklah dia nak pergi ke mana. Pasal ihram tu mutlak dia bagi. Baik. Maka tiada sah pekerjaan haji atau umrah dahulu daripada dipalingkan dia, mana dengan niat, mana dahulu daripada ditakyinkan dia, dipaling mana ditakyinkan dia dengan niat. Dengan niat haji atau umrah. Maksud dia bila dia pergi ihram tu mutlak, dia balik mai ke Mekah sebelum dia buat perbuatan, mana-mana perbuatan lah, maka dia kena takyinkan, palingkan. Okey, kepada haji, maka dia niat kata haji. Umrah, niat kata umrah. Maka kalau dia tak niat, dia pergi buat gitu ya, maka hukum dia tidak sah pekerjaan dia. Sebelum dahulu dia sebelum daripada dipalingkan, ditakyinkan dengan niat. Maksudnya dengan niat ta'yin. Gitu. Dan harus baginya, harus dengan makna sah. Dan harus yakni sah baginya. Ia seseorang. Tu balik seorang juga tu. Ihram seperti ihram si Zaid. Harus juga. Dia pergi, dia tak mengaji di Malaysia ni. Pergi dengan kawan. Kawan dia nama Zaid. Pak Lin dia mengaji sikit, orang ikut dia. Nak buat ihram boy. Nak buat haji boy.
aku nak buat haji ifrad ni lah. Dia kawan mengaji dia tahu lah, dekat dengan nak ukur lah, aku buat ifrad. Kawan hak palung tak hati ni pergi ikut. Sahaja aku ihram, dia tahu macam mana yang Zaid ihram. Boleh faham tak? Dia niat aku tu. Jadi dia kalau dia haji ifrad, aku ifrad lah. Kalau dia tamattu, aku tamattu. Boleh lah. Tu kalau bingung sangat lah. Tak hati tahu lah. Gitu. Seperti ihram si Zaid dia tu. Macam misal nama lah tu. Sekali dia kata Zaid saja, ada orang lain pun boleh. Artinya kalau dia ihram haji, maka aku ihram haji lah. Kalau dia haji dan kalau dia ihram umrah, aku umrah juga. Sahaja aku ihram macam mana Zaid ihram. Tengok weh, buat haji ke umrah? Umrah aku. Kita berumrah sama. Orang hak ikut ni. Kalau dia haji, kita berhaji sama. Boleh dia gitu pun. Pekah ni mudah kena mana pun kena. Boleh tak ada masalah. Ni yang orang pergi turun orang lah. Maklum tak tahu lah. Itu nak pergi apa? Nak pergi nak menakan. Tu nak buat haji apa? Tak tahu ikut dia nak buat kan. Boleh. Boleh. Ihram lah macam mana nak menakan aku ihram lah. Gitu. Kalau dia umrah lah. Kalau dia haji, aku haji lah. Dia tak hati kan. Dia pergi awal. Haji tu haji tamattu' lah. Dia tak tahu tentang apa hang tamattu' tak tamattu' nak pipi kabut haji terus kabut umrah, dia tak tahu lah. Kalau mana Zaid ni ihram, aku ihram tu. Dia maklum ni kita nak buat umrah ni. Umrah pun umrah lah. Umrah dia pun. Nampak? Niat dia tu. Aku ihram macam mana si Zaid tu ihram. Boleh. Maka jadi ihramnya mutlak. Nampak? Ihram dia hukumnya mutlak lah. Lepas tu tanya, ni kita nak buat umrah ni maklum. Umrah lah dia pun. Nampak? Sah. Dia jadi macam mutlak tadi, nampak tak? Saja aku ihram kerana Allah Ta'ala. Tapi dia niat aku ihram macam mana si Zaid tu ihram. Tu misal kalau Zaid lah. Nama lain-lain lah. Jadi ihramnya mutlak. Mana ihram mutlak. Baik. Jika nyata tu syarat tu. Nyata ni syarat. Si Zaid itu tiada ihram. Tu dia kena pada syarat tu. Jika tu orang panggil in. Terjemah pada in tu panggil in syartiyah. Jika dia mana dia qaid kepada jadi ihram tu mutlak. Jadi ihram tu mutlak jika syarat dia jika. Nampak? Dia panggil in syarat, dia panggil in syartiyah. Jadi ihram dia, kalau dia ihram macam mana Zaid tu ihram, maka jadi ihram tu ihram mutlak. Nak jadi ihram mutlak ni jika. Tu syarat dia. Dia panggil qaid syarat. Jika nyata si Zaid itu tiada ihram. Mana tiada ihram, mana tiada niat ihram. Dia pakai ihram tapi dia kena palung ni. Dia bawa palung ni. Dia pergi tak sanggup dia pergi semayang. Di masjid Majak Ronah ke Tanah Imam mayang tak sanggup dia ni. Palung tu dia ingat mayang sunat ihram dah. Padahal kawan mayang sunat tahiyatul masjid. Orang kata naik weh. Atas bah, mutawif kata niat. Dia ni. Dia duduk kira ikut Zaid tu. Padahal palung ni orang tak niat pakai kecoh lah. Nak buat aku dengan nanti hang ni tak. Dia kaya ni. Atau fasid ihramnya ihram di Zaid. Ataupun rosak ihram Zaid tu. Bila dah selepas pada dia niat aku tu lah. Si Zaid, aku ihram macam mana Zaid tu ihram. Tengok, tiba-tiba nyata Zaid tu memang tak niat ihram. Ataupun dia niat ihram, tapi ihram dia apa? Niat dia jadi fasid, jadi rosak. Rosak tu lagu lah, tengok. Seperti ni misal pada mana? Yang ni misal pada fasid ihram tu. Seperti ihram ia Zaid tu dengan umrah. Zaid tu ihram dengan umrah dan apa tu? Dan memadai. Dia tulis itu lah. Yang betulnya dan memfasidkan akan dia. Bukan memadai. Dan memfasidkan akan dia. Memada tu buang-buang memfasidkan saja betulnya. Menfasid ia kan. Mana dia merosakkan dia. Dia ihram dengan ihram umrah dan memfasid akan dia akan umrah tu kepada dimasukkan haji.
kepada dimasukkan haji atasnya atas umrah. Yang Pak Long ni ingat kau ni ihram tu, dia pergi duduk niat gitu. Baik. Maka jadi ihramnya haji, ihram si Zaid tu haji. Bila jadi haji, lepas tu padah bukan padah, itu fasid tu. Padah yang ni fasid pula, bukan padah, fasid pula. Baru tu dia tulis pula lah. Fasid pula. Hajinya pada pula dia kan. Yang betulnya fasid pula. Jadi ihram haji tu fasid pula. Pada qaul. Sini jadi pada qaul. Pada qaul, bukan qaul, pa wa lam tu je, bukan qaf tu. Pada qaul pa wa lam pula, baca pula. Fasid pula. Lepas tu dia jadi dia putuskan ihram tu. Ihram apa ni? Dia jadi ihram tu haji. Lepas tu dia fasidkan pula ihram haji tu. Dibinasakan pula ihram haji. Jadi ihram haji fasid pula kerana dibina atas haji dan umrah yang fasid, yang rosak. Baik. Atau batal ihramnya. Tu ihramnya jadi fa'il. Atau batal oleh ihramnya. Tak kira kat tu. Ni atau tu atau pada mana? Atau pada kata nyata. Nyata batal oleh ihramnya, ihram si Zaid. Bila dia niat aku ihram macam mana Zaid ihram, tiba-tiba ihram Zaid tu batal. Boleh faham tak? Jadi tu batal ihram dia. Jadi dia seolah tak ihram lah. Baik. Bila jadi gitu, seperti ia si Zaid tu ihram padahal kafir ia. Boleh faham? Nah, bila dia ni tiba-tiba dia murtad, jadi kafir. Belum balik ke Mekah tu, nyata kata, "Weh, Zaid ni jadi kafir." Nampak? Misal kita kata lah, contoh maksud dia nak rosakkan niat ihram tu lah. Buatlah misal gitu. Misal Zaid tu jadi kafir. Jadi murtad. Jadi binasalah ihram dia apa? Niat ihram tu. Pada ketika tu dia tak jawab-jawab ni noh. Dia buat misal lah. Maka jika uzur daripada diketahui akan ihramnya, yakni ihram Zaid tu, dia uzur diketahui, dia tak tahu kata ihram di kawan tu jadi rosak, boleh lah. Uzur mengetahui dengan mana kata Zaid tak ada abang, duduk sengap begitu. Dia pergi tawaf dengan niat, tak ada niat ihram, tapi dia tawaf tu tawaf sunat. Pak Long ni duk kata tawaf tu dah. Dia buat buatan, nampak gitu dah. Tapi hakikat dia batal lah dia punya ihram. Baik. Yang ni ihram si Zaid tu, diketahui akan uzur daripada diketahui ihram si Zaid. Baik, dengan sebab matinya. Sebab mati. Tak ada uzur. Tulis. Awak tak faham dia terus sampai dekat ni. Maka jika uzur, dia tulis gitu. Atau batal oleh batal ihramnya seperti ia ihram pada hal kafir ia, maka jika sah ihram si Zaid, jadilah ihram seperti banyak lagi weh. Lompat banyak. Tahu ni. Dia habis tahun lah banyak lah. Sampai kafir ia. Sampai kafir ia. Kafir ia, maka jika sah Salah. sambung itu. Maka kafir ia, maka jadi sah ihram si Zaid. Betul? Jadilah ihram seperti ihram si Zaid, sama ada. Betul. Sekarang saya baca baris lain. Betul dah, patut orang baca tak jumpa weh. Baik. Nescaya batal pula ihramnya, ihramnya ihram Zaid. Seperti ia Zaid tu ihram padahal kafir ia. Okey, habis kata lah. Maka jika gitu. Maka jika sah ihram si Zaid, jadilah ihram, yakni ihram kita tu jadi. Kalau sah ihram si Zaid, sahlah ihram kita. Pasal kita niat ihram ikut dia. Sah jadilah ihram. Mana ihram tu orang yang ikut si Zaid. Kalau sah ihram dia, sahlah ihram kita. Boleh tak? Pasal kita niat ikut si Zaid. Saja aku ihram macam mana Zaid ni ihram. Sah dah ihram Zaid, sah. Kalau sah ihram dia, sahlah ihram kita. Kalau ihram dia tak sah, mana? Maka jadi kita seperti ihram si Zaid. Sahlah, jadilah ihram mana sahlah.
ihram si Zaid jadi ihram, mana jadi ihram kita lah. Nah, jadilah ihram, jadi ihram kita seperti ihram si Zaid. Ni baru seperti ihram si Zaid, sama ada ta'yin, sama ada Zaid tu ta'yin atau mutlak. Nah, sama ada dia ta'yin ataupun mutlak, maka sah. Dan memilih ia orang yang ikut si Zaid tu pada mutlaknya. Nah, pada mutlak, mana dia ihram mutlak tadi lah. Kalau Zaid tu ihram mutlak, tengok Zaid tu pilih mana, maka kita pun jadi ihram tu mutlak, pasal kita ikut dia. Nah, baik. Dan memilih ia pada mutlaknya. Orang yang ikut si Zaid tu pada mutlaknya. Seperti memilih oleh si Zaid. Baik. Tetapi tiada lazim ia seorang oleh palingkan dia kan ihram tu kepada barang yang dipalingkan dia oleh si Zaid. Maksud dia, tetapi lazim, mana boleh ia seorang palingkan, mana ta'yinkan kepada barang yang dipalingkan dia oleh si Zaid, kepada apa yang ditakyinkan oleh Zaid. Bila Zaid tu ihram mutlak, maka kita pun jadi lagu tu jugalah dah. Sah ihram kita. Tengok Zaid paling ke mana? Dia paling ke umrah ke haji ke lah. Kalau dia paling umrah, harus boleh kita paling ke dia haji umrah tu. Nampak? Pasal ihram jadi mutlak lah. Sah ihram dia, sah lah ihram kita lah. Pasal kita ihram ikut dia. Kalau tak, baik. Tapi tak lazim. Mana tiada lazim lah. Mana tak mesti. Kalau bila kita ihram ikut si Zaid tu ihram mutlak, kita pun jadi mutlak. Tak lazim, mana tak mesti. Zaid tu paling kepada haji, kita pula jadi haji. Tak. Kita ikut suka kita nak paling ke mana pun. Faham tak? Walaupun kita ihram ikut dia, sah ihram kita tu lah. Jadi mutlak ihram kita tu. Maka bila ketika tu ikut suka kita nak paling mana. Tak lazim, mana tak semestinya kita ikut paling si Zaid tu. Boleh tak? Kalau Zaid tu ta'yin pada haji, kita nak ta'yin pada umrah, boleh. Boleh tak? Situ. Tak semestinya. Cuma kita pada niat ihram, jadi kita ikut dia lah. Kalau dia ihram tu mutlak, dia kata aku nak paling kepada aku buat haji tu, banyak hari, seminggu lagi nak wukuf, aku tak mahu, aku nak buat umrah, boleh. Maksud dia tak lazim, tak mesti kita paling, mana kita ta'yin kan, mengikut apa yang si Zaid tu ta'yin. Walaupun tang niat tadi kita ikut dia tapi tak semesti, mana tak lazim, mana tak semestinya. Situ. Dan memilih ia pada mutlaknya. Bila jadi mutlak, seperti memilih oleh si Zaid. Bila Zaid pilih apa? Pilih haji misal. Tetapi tiada lazim, tak mesti ia seorang oleh palingkan dia, mana kita ta'yinkan kepada barang yang dipalingkan dia akan si Zaid. Dipalingkan dia pada barang tu oleh si Zaid. Nampak tak? Kalau Zaid paling ke haji, adakah kita mesti paling ke haji? Tak mesti. Boleh kita paling ke lain. Tak semestinya kita ikut dia. Habis selesai. Boleh faham macam itulah? Baik. Maka jika uzur daripada diketahui akan ihramnya, ihram si Zaid, taswir bagi kata tak diketahui tu dengan sebab mati. Lepas niat tak ada nak tanya Zaid ihram mengapa Zaid tiba-tiba mati kalau tu. Duduk tebas mati. Tak ada nak balik buat kerja yang nak ni duduk tebas mati. Sudah dah. Aku nak buat gini ni. Tadi ihram ikut Zaid mati. Bila mati tak tahulah ihram tu haji ke umrah ke. Nampak? Pasti ada ihram saja ke ihram, macam mana Zaid ni ihram. Tiba Zaid mati tengah jalan. Jadi uzur diketahui. Misal bagi kata tak mati atau gila. Tengah-tengah duduk tabah gila. Tak tahu ala Zaid ni. Zaid tak boleh nak jawab lah. Haji ke umrah dia gila. Atau lain dia pada mati dan gila tu. Buat contoh apa lagi ataupun tak gini, tak jumpa dengan si Zaid masa orang tua ihram ikut Zaid, sesat nak orang lain turun di Mekah, boleh tak berjumpa dengan si Zaid, kacau dah. Aku nak buat ihram apa tadi, aku ihram ikut Zaid, padahal balik tak jumpa dengan Zaid. Tengok jadi kena pada ketiga tu, hendaklah ia berniat
qiran. Mesti kena niat qiran. Dia tak tahu. Mungkin boleh jadi umrah, mungkin boleh jadi haji. Dia tak uzur bila kita tahu sama ada mati atau menggila atau memang tak jumpa dengan Zaid. Tu hendaklah wajiblah dia pergi ke qiran. Qiran ni maksud kedua-duanya sekali haji umrah tu. Duk fikir lama dah daripada kampung nak buat ifrad. Tak pun tamattu. Ifrad kata tamattu betul. Era ikut dia lah. Bila era ikut dia tak jumpa dengan dia, maka wajib kena qiran lalu. Baru masuk kedua-dua sekali. Qiran ni mana haji dengan umrah tu sekali. Seperti apabila syak, ni misal lah, seperti apabila syak ia seorang pada ihram diri seorang. Adakah ia berniat qiran atau salah suatu daripada dua nusuk? Apa dua nusuk ni? Haji atau umrah? Aku niat haji apa ni? Umrah ke haji? Tahu tak ni? Umrah ke haji tahu ke qiran ke? Dia lupa. Jenis masa lupa. Kemudian maka ia seorang yang syak tu mendatangkan dengan amal qiran. Boleh faham tak? Maka dia kena ambil dua-dua sekali pasal dia syak. Dia tak tahu dia niat ni umrah atau haji. Ni kalau bulan haji lah. Kalau bulan umrah pasal duk niat lah haji memang tak jadi. Pi bulan apa? Rabiul Awal. Naknya haji buat melondang apa? Ni masalah pi bulan haji ni. Sebab tu nak pergi mengaji elok. Tidak jam kepala. Baik. Dan sunat disebutkan lafaz niat dengan lidah seseorang. Maka pada lafaz niat haji dikatakan nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Hak ni kita pelaju tak buat tak nak masalah. Cikgu lepas lama dah. Sahaja aku dikenaki sahaja di sini ialah dengan makna mau. Aqsudu qasdan, mana qasad, mana mau hatiku nak buat tu. Sahaja aku mengerjakan haji, mana mau hati aku ni nak buat kerja haji. Itu makna dia. Tak kira itu aqsudu qasdan, menyengaja hati dia nak buat. Mana dia mau, dengan mana mau nak mengerjakan haji. Dan ihramlah aku dengan dia kerana Allah Ta'ala. Dengan haji tu kerana Allah Ta'ala. Dan pada lafaz niat umrah dikatanya nawaitul umrata wa ahramtu biha. Tu dia tulis bihi kah? Biha tu hasil tulis bihi. Siapa ada kata tulis bihi? Tak tak? Tak tak? Yang baik tulis bihi. Kalau bihi buang, ditulis biha. Wa ahramtu biha. Pasal apa? Tu dia balik pada umrah. Umrah tu perempuan lah. Pada al-umrata, ta ada ta marbutah, kena biha. Kalau tak ada, bihi. Haji tu tak ada ta lah. Bihi. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihramlah aku dengan dia dengan umrah kerana Allah Ta'ala. Habis. Itu kalau nak buat qiran dua sekali, nawai dan lafaz niat keduanya. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan ihramlah aku dengan keduanya haji dan umrah tu kerana Allah Ta'ala. Boleh. Dan pada ihram mutlak nawaitul ihram lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan ihram kerana Allah Ta'ala. Ihram apa? Tak tahu. Tapi tentu kosot lah. Nak buat apa pun. Dan jika ia haji akan orang, kalau ni mana haji akan orang, maksud kerjakan haji untuk orang lain. Itu mana haji akan orang tu. Mana dia kerjakan haji untuk orang lain. Kalau dia kerja haji untuk orang lain, maka lafaz niatnya nawaitul hajjah an fulanin wa aramtu bihi anhu. Tu kalau jantan lah. Anhu lillahi ta'ala. Jikalau perempuan, anha lillahi ta'ala. Tu. Sahaja aku mengerjakan haji pada si anu. Kena bukan pada. Hak tu dia tulis pada saja ke daripada? Daripada. Daripada.
bukan pada, sebenarnya daripada, ni Tok Uji Cik kata. Dia bukan pada, mana daripada. Sahaja aku mengejarkan haji daripada si anu. Dan ihramlah aku dengan dia dengan haji daripadanya, daripada si anu. Nampak tak? Ni kata tu. Kerana Allah Ta'ala. Kalau tolong buat umrah kat orang, dan jika umrah nawaitul umrata an fulanin wa haramtu biha anhu lillahi ta'ala. Jikalau perempuan anha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah daripada si anu, dan ihramlah aku dengan dia dengan umrah daripadanya, kerana Allah Ta'ala. Si anu tu buh nama dia. Boleh faham tak? Macam ni lah. Sahaja aku mengerjakan umrah daripada Ahmad bin Omar, misal kita kata dah, dan aku ihram dengan dia dengan umrah tu daripadanya, kerana Allah Ta'ala. Tang si anu tu gantilah nama. Saya kira buat si anu habis lah sikit lah. Hak ni nak baca direct ya. Habis, selesai tu. Ni mudah cara nak niat. Dan sunat mengucap talbih. Kemudian daripada keduanya ihram haji atau umrah. Lepas pada ihram tu selesai lah, kita niat tu ihram tu selesai, dua tebah, kita talbih 3 kali. Talbih 3 kali berturut-turut. Maka talbih yang pertama disebutkan akan yang diihramkan pada haji atau umrah. Dan lafaz yang dituntuti itu, apa mana yang dituntuti? Lafaz yang dituntut ni mana? Talbih yang pertama tu, seperti dikatakan dengan sir, Allahumma inni nawaitul hajja fayasirhu li wa taqabbalhu li minni, baru labbaik Allah. Dan umrah, pada umrah, Allahumma inni nawaitul umratah. Nampak? Lagu tu jugalah, nawaitul umratah. Kita sebut ke tu? Nak ambil ni? Kita lafaz tuntut. Kita kata gini. Lafaz talbiyah kita, lafaz yang dituntut ni, talbiyah yang pertama ni kita kata ni, dengan kita kata dengan pelan, Allahumma inni nawaitul hajjah. Dia kita kata 3 kali. Weh, ni nak tanpa banyak kan? Ni buang sekat boleh ke no? Boleh tak? Boleh lah. Tuan dia tak ada pun. Sini dekat tu. Ni baru syair dia. Ni kita sebut 3 kali. Lepas tu kita sebut tu yang kali pertama tu lapas dia tuntut. Allahumma inni. Tidak boleh lagi. Allahumma inni nawaitul hajjah. Fayasirhu li. Tulis gini apa ya? Fayasirhu li wa taqabbalhu. Fayasirhu li. Fayasirhu li wa taqabbalhu. Wa taqabbalhu. Balhu li. Allahu Akbar. Minni. Labbaik Allah. Labbaik Allah. Ni baru sambung tu. Lebih lah rumah dia. Tu. Tak apalah. Kita sambung. Allahumma inni nawaitu
nawatul hajja fayassir. Tidak tahu tu. Oh, ada hu ni. Baca pi tak pi. Fayassir huli li wa taqabbal huli minni labbaika. Mana ni lafaz yang dituntut. Qaul talbih yang pertama tu dikatakan dengan pelan, dengan sir. Allahumma inni nawaitul hajja fayassir huli wa taqabbal huli minni labbaik Allahumma labbaik. Ada bawa sambung tu. Boleh tak? Hak lepas ni. Itu ni, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka. Ada baris tu la syarika laka. Takkan tak tiba noh. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik lepas tu labbaika la syarika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mana maka yang pertama disebut tahu mana deh, betul tahu mana tak? Dan sunat mengucap talbih kemudian daripada keduanya haji dan umrah tu lah. Kemudian daripada ihram haji dan umrah tu 3 kali berturut-turut. Okeylah. Maka talbih yang pertama ni mana disebut dengan sir, dan yang kedua dan yang ketiga tu dengan jahar. Dah 3 kali dah. Talbih pertama kita sebut dengan pelan, dengan sir, hak sir disebut akan yang pertama tu. Talbih yang pertama disebut akan yang diihramkan daripada haji atau umrah lah. Itu kita sebut tu. Kita sebut yang kita baca tadi. Ni yang kita tulis tu. Apa kita sebut? Yang pertama tu. Allahumma inni nawaitul hajja. Ya Allah, ya Tuhan, tunggu aku berniat haji ni. Fayassir huli, maka permudahkan bagi aku. Wa taqabbal huli, maka permudahnya akan dia tu bagi aku. Lepas tu minni, daripada aku, labbaik Allahumma labbaik. Nampak tak? Tu bawah. Dah, hak pertama tu kita sebut bagi sir. Bagi seluruh tarah abang kita lah. Lepas tu petarah labbaik Allah. Hak kedua ketiga tu bagi darah. Dan lafaz yang dituntut itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda habih wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Baik, selepas pada tu kemudian sunat lagi mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tu paling kurang, sekurang-kurang. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kemudian dibaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wan nar. Habis baca tu lepas pada selawat. Dan sunat bagi orang yang hendak ihram mandi sunat ihram walaupun orang dalam haid dan nifas. Dia nak ihram haji lah, haji tu kena ihram jugalah, haid nifas pun. Lepas tu mandi sunat ihram boleh tak? Boleh, jangan keadaan tu lah. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala, mandi sunat, dapat pahala sunat walaupun dia haid, walaupun dia nifas. Dan kerana masuk Mekah sunat mandi. Mana nak ada mandi, duduk tebah, dia berhenti zat tayamum, ganti pada mandi. Dan mandi pada Dhi Tuwa. Tu nama Dhi Tuwa ni satu tempat lah, dia panggil ada wadi nama Dhi Tuwa. Dan kerana wukuf sunat mandi juga di Arafah, kerana wukuf di Arafah sunat mandi kerana wukuf. Dan sunat memakai berbauan
pada tubuhnya tubuh seseorang, yakni bukan pada pakaian. Kena tulis itu, pada tubuhnya tubuh seseorang, bukan pada pakaian. Sekira-kira pada pakaian kena dam seekor kambing. Sekiranya dia pakai juga pada pakaian, kena dam seekor kambing. Dia suruh buh pada tubuh. Itu dia sebut. Dan sunat memakai bau-bauan pada tubuh, bukan pada pakaian. Kalau buah pakaian, dam. Itu. Dan sunat memakai 2 kain ihram yang putih. Sunat pakai warna putih. Nak pakai warna hijau, boleh. Tapi ada pakaian putih ni Nabi sebut lah, sunatnya hak tu. Dan sembahyang sunat ihram 2 rakaat kemudian. Lepas pada tu baru mayang sunat ihram. 2 rakaat. Kemudian maka ia berniat. Jangan baca sampai kemudian. Baca dekat 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian pada tu, kemudian maka ia niat ihram. Lepas tu baru dia niat ihram lah. Mana dia sembahyang dulu baru ihram. Dan talbih. Sunat lagi dia talbih. Kalau dia tak sembahyang weh, tak apa sunat ya. Yang penting tu tang niat. Habis. Dan membanyak talbih selama ia seseorang di dalam ihram. Sunat talbih. Ini sebenarnya sebelum dia melontak jumrah Aqabah tu. Selama dia dalam ihram tu, tak ni. Maknanya dia sunat talbih ni bukan selama. Maknanya sebelum dia lontak jumrah Aqabah ni, masalah orang haji. Sebelum dia lontak jumrah Aqabah dan sebelum tawaf rukun. Pada ketika disunatkan takbir hari raya tu dah. Maka mereka ni sunat banyak talbih. Lepas pada semayang habis tak sunat dah tu. Gitu. Dan membanyak talbih selama ia dalam ihram. Kalau eloknya buat kurungan situ. Buat kurungan daripada dan membanyakkan talbih. Daripada dan tu, dan membanyakkan talbih selama ia dalam ihram. Takat ihram tu. Selama ia dalam ihram. Daripada dan membanyak sampai ihram tu, elok tulis lagu ni. Sebenarnya tulis ini. Sebelum melontak jumrah Aqabah dan sebelum tawaf rukun. Disunatkan banyak talbih itu sebelum melontak jumrah Aqabah dan sebelum tawaf rukun. Pada ketika disunatkan takbir hari raya. Tu disunatkan kita banyak talbih. Bagi orang haji kan. Pada ketika disunatkan takbir bagi orang tersunat takbir bagi hari raya. Nampak? Orang di kita sunat takbir. Orang yang tak berihram, orang yang ihram sunat talbih. Takat tu lah sunatnya banyak je lah. Lepas pada tu tak sunat dah. Dan sebelum tawaf rukun. Ada orang yang pergi tawaf rukun kan, lontak pergi tawaf rukun tu. Ada melentak lepas tu pergi tawaf rukun pula kan. Situ. Adapun selepas pada tawaf rukun dengan lontak jumrah Aqabah, maka tak disuruh. Selepas pada tu tak sunat banyak lah. Situ. Pada ketika tak ada hari raya. Ya, pada ketika, kalau ikut ketika tu orang yang tak ihram tu dia sunat banyak takbir raya lah. Orang ihram sunat talbih bagi banyak. Tapi dia kait sini selama dalam ihram, bukan selama. Dia dulu ihram lagi lah walaupun selepas benda tu. Gitu. Baik. Dan mengangkat suara dengan talbih. Talbih lah. Sunat mengangkat suara. Talbiyah ke talbih? Talbiyah. Talbiyah. Yakni bagi lelaki lah. Yang kata sunat angkat suara ni bagi lelaki-lelaki. Jika maka tak sunatlah bagi perempuan. Perempuan tak sunat angkat suara. Mengangkat suaranya jika di hadapan lelaki-lelaki yang ajnabi. Adapun di hadapan mahramnya, maka tak
tak apa ulama sebut. No. Dia tu kan bila dia ihram tu, kalau dia dengan laki dia ya Allah lah. Tak apa. Tapi di depan laki-laki dia tak sunat, hukum dia makruh lah. Gitu. Nabi. Dengan talbiyah ya. Dan lagi sunat ia masuk ke Mekah dahulu daripada wukuf di Arafah. Sunat dia masuk sebelum dia wukuf di Arafah. Sunat masuk itu. Tapi kalau kata dia terus pergi wukuf tak apa juga dia. Gitu. Dan hendaklah ia masuk sebelah jalan yang tinggi daripada jalan Ma'la pada pagi hari. Sunatnya kau tu lah. Dan jalan tak ada kau tu buat ke mana? Kita ni lah ikut bas bawa lah. Gitu. Ni orang jalan kaki ni boleh lah ambil gitu. Dan jika bukan ia jalannya sekalipun, walau bukan jalan kita lah, tapi kalau ikut sunatnya kerana Nabi masuk tu, faham tak? Ni berlaku atas sunat. Dan sunat tawaf qudum tu tertentu tawaf qudum itu bagi orang halal, bagi orang halal. Dan bagi orang haji yang masuk ke Mekah dahulu daripada wukuf, sebelum daripada wukuf ada tawaf qudum, atau kemudian daripada wukuf, lepas pada wukuf, dan dahulu daripada masuk setengah malam hari raya nampak? Adalah tawaf qudum. Kalau tidak tak ada lah. Dan tiada dituntut tawaf qudum daripada orang yang masuk ke Mekah kemudian daripada wukuf, selepas pada wukuf. Tak dituntut daripada wukuf, selepas pada wukuf. Kenapa dia tuntut buat apa? Tawaf ifadah ataupun tawaf rukun. Duduk qudum tentang bawah tawaf rukun. Dan ni tayaklah. Dan kemudian daripada masuk setengah malam nahar, tak sunat juga. Kemudian dan kira-kira dia tawaf juga, maka jadilah tawaf itu tawaf rukun, tawaf ifadah. Tak, sama ada dia niat ataupun tidak, kerana pekerjaan haji itu memada dengan niat ihram semata lah. Kalau dia tawaf juga, maka jadi tawaf itu tawaf ifadah, ihram haji saja. Adapun ihram umrah, maka tawaf itu berhajat kepada ni dan niat. Habis. Dan tiada pula apa mana tiada pula, tidak dituntut juga pula mana juga daripada orang yang mengerjakan umrah kerana masuk tawaf rukun atas keduanya, yakni atas orang yang mengerjakan haji dan umrah. Hak itulah qudum dia, hak itulah rukun dia. Nampak tak? Wallahu alam. Di sama itulah qala musannif rahimahullah taala faslun fil mabit. Ini masalah bermalam. Tak apa. Hak ni masalah tak, bukan masalah apa nak kata. Dia tak payah dengan ibarat ni. Mudah-mudah tu tak apa. Masalah ni. Ke boleh? Satu. Dah sejam ah. B. Oi. Tu. Wallahu alam. Muka suara apa ni?